Guys, Assalamualaikum dan salam tahun baru. Okay guys, pada tahun 2026 ini saya nak upgrade saya punya kamera. Jadi pada tahun ini saya dapatkan sebuah action camera daripada DJI. Ini adalah DJI Osmo Action 6 di mana ini adalah kamera terbaru daripada DJI. Di samping itu juga saya dapatkan GoPro Hero 13 Black. So saya dapatkan dua-dua kamera ini. Jadi kepada korang yang sedang mencari action camera terbaik untuk tahun 2026 ni, korang boleh tengok video ni sampai habis. Kerana apa? Kerana saya akan buat comparison di antara DJI Osmo Action 6 dan juga GoPro Hero 13 Black. Mana yang lebih bagus dan kamera mana yang patut korang beli. Jom kita sama-sama saksikan video ni sampai habis. Baru-baru ini DJI telah melancarkan sebuah action cam terbaru daripada DJI, iaitu DJI Osmo Action 6, dan kamera ini didatangkan dengan sensor yang sangat besar, iaitu 1/1.1 inch, di mana kalau kita nak record video lebih clear, lebih cantik dan lebih sharp dan lebih detail lah dia punya video. Dan di samping itu juga kamera ini adalah satu-satunya action camera yang datang dengan variable aperture. Kalau nak record cinematic lebih cun lah. Jadi tanpa masa, jom kita buat comparison di antara kedua action camera ini, mana yang lebih baik dan mana yang lebih sesuai dan mana yang lebih patut korang beli. Di antara kedua kamera ini, mana yang lebih mesra pengguna guys? Untuk GoPro Hero 13 Black ini, berat dia bersama bateri adalah 159 gram. Manakala kalau kita nak compare dengan DJI Osmo Action 6, berat bersama bateri dia hanyalah 149 gram. Di mana kamera ini lebih ringan. Jadi kalau lebih ringan, lebih mudah kita nak bawa, lebih mudah kalau kita nak record. Yang kedua, kalau kita tengok adalah dia punya screen. Kedua-dua kamera ini datang dengan dual screen, depan dan juga belakang. Skrin hadapan untuk DJI Osmo Action 6 ini adalah lebih besar daripada GoPro, di mana saiz dia adalah 1.46 inch. Berbanding dengan GoPro 13, saiz skrin depan dia adalah 1.4 inch sahaja. Di samping itu juga DJI Osmo Action 6 ini kamera hadapan dia touchscreen lah. Untuk GoPro memang dia tak touchscreen. Okey guys, kalau kita tengok saiz skrin bahagian belakang pula, GoPro datang dengan saiz skrin 2.27 inch sahaja. Manakala untuk DJI Osmo Action 6 datang dengan 2.5 saiz skrin. Jadi bila lebih besar, lebih clear kalau kita nak tengok kita punya footage ataupun kita nak tengok kita punya setting. Jadi untuk size dan juga compatibility ni, DJI lebih praktikal lah. Dari segi mounting pula, kalau korang tengok untuk GoPro, dia datang dengan mounting yang dah sedia ada macam ni. Kalau kita nak mounting, kita buka saja dan kita boleh slot masuk mounting dan kita boleh ikat. Tetapi untuk DJI Osmo Action 6, dia lebih praktikal sebab dia datang dengan quick release mounting. Jadi kalau kita nak buka macam ni, just cabut saja dan mudah. Berbanding dengan GoPro, kalau kita nak buka, kita kena pusing-pusing kita punya pengikat ini. Bagi saya, untuk ini DJI Osmo Action 6 lebih mendominasi. Walaupun sebenarnya kalau kita nak beli quick release untuk GoPro pun ada, cuma tak datang sekali dengan package, jadi korang kena beli asing. Okay guys, ini adalah comparison yang paling penting sekali, iaitu dia punya dari segi kualiti video dia. So, untuk GoPro Hero 13 ini, korang boleh record sehingga 5.3K dan juga 30 frame per second kalau korang menggunakan Hyper Smooth Angle Wide. Manakala untuk DJI Osmo Action 6 ni, korang boleh record sampai 4K sehingga ke 60 frame per second ataupun 120 frame per second dengan korang menggunakan Rocksteady Plus. Walaupun ada perbezaan dari segi dia punya resolution. Kalau korang tengok comparison di antara dua video ni, memang tak berapa nampak jelas sangat perbezaan dia, lebih kurang sama saja. Tetapi kalau tengok secara detail, untuk video daripada Osmo Action 6, dia nampak lebih sharp, lebih detail, lebih depth dia punya kualiti, oleh kerana datang dengan sensor yang sangat besar tu guys. Dan kalau kita tengok warna daripada video kedua-dua ni, saya tengok untuk Action 6 warna dia lebih menarik sedatang secara standard berbanding dengan GoPro. Untuk setting yang ni, saya menggunakan enhanced color daripada Action 6, manakala GoPro saya menggunakan HDR. Tapi kalau kita compare kedua-duanya, bagi saya secara peribadi, saya lebih suka warna daripada Osmo Action 6. Dan apabila saya ambil gambar untuk kedua-dua action camera ni, hampir lebih kurang sama. Tetapi kalau kita tengok spek dia, untuk GoPro, dia punya megapiksel hanyalah 27 megapiksel. Tetapi untuk DJI Osmo Action 6 ni, datang dengan 38 megapiksel. Tapi kalau korang adjust, korang boleh dapat sehingga 40 megapiksel. Jadi gambar lebih cantik, lebih clear guys. Dan kalau kita compare dia punya
dynamic range terang lagi bersuluh. Untuk DJI Osmo Action 6 ni dia punya dynamic range lagi mantap, lagi enhance. Even kalau saya halakan kamera kepada cahaya, korang boleh tengok muka saya boleh nampak lebih jelas berbanding dengan GoPro Hero 13. Of course daripada sensor yang besar tersebut. Apa yang menarik lagi pasal DJI Osmo Action 6 ni, kalau kau tengok aspect ratio dia, korang boleh record dual aspect ratio dalam satu file video, di mana korang boleh record custom. Kalau korang nak vertical boleh, kalau korang nak horizontal pun boleh. Tetapi untuk GoPro Hero 13 ni, kalau korang nak record menegak, korang kena letak macam tu lah. Jadi kelebihan pada DJI Osmo Action 6 ni, kalau korang record, korang boleh edit mengikut aspect ratio yang mana yang korang suka, sama ada korang nak post dekat media sosial ataupun korang nak post dekat YouTube sebagai video melintang. Bagi saya sangat-sangat praktikal dengan adanya function seperti ini. Lagi satu guys, untuk DJI Osmo Action 6 ni datang dengan variable aperture. Jadi kalau korang nak main dengan aperture, nak dapatkan lebih banyak cahaya, nak kurangkan cahaya, korang boleh record mengikut kesesuaian korang. Jadi video korang nak nampak lebih cinematic, lebih cun, dengan adanya Osmo Action 6 ni, korang boleh dapatkan tersebut. Manakala untuk GoPro Hero 13 ini, dia tak boleh adjust korang punya aperture. Aperture dia memang auto sahajalah. Okey guys, kalau kau tengok video ini apabila saya record di waktu malam, memang sangat-sangat jauh berbeza di antara GoPro Hero 13 Black ini dan juga DJI Osmo Action 6, di mana DJI Osmo Action 6 lebih cerah, lebih clear dan lebih cantik. Kerana apa? Seperti mana saya mention tadi, DJI Osmo Action 6 datang dengan 1/1.1 camera sensor dan datang juga dengan super night mode. Jadi kalau korang nak record pada waktu malam, of course Osmo DJI Action 6 ni lebih bagus daripada GoPro, dan GoPro memang tak ada apa-apa mode, korang boleh record macam tu sahaja. Agak gelap lah dia punya gambar. Jadi kalau nak record pada waktu malam, memang DJI Osmo Action 6 ni memang terbaik lah. Kedua-dua action cam ini kita boleh menggunakan external memory card lah. Untuk DJI Osmo Action 6 ini secara standard dia datang dengan 50GB built-in storage. Jadi kalau in case korang terlupa nak bawa memory card external ataupun tiba-tiba memory card korang kong ke apa ke, korang masih lagi boleh record sebab ada 50GB internal storage. Manakala GoPro Hero 13 Black ni memang tak ada built-in storage lah, memang korang kena pasang external memory card. Jadi di sini DJI Osmo Action 6 dapat kelebihan lagi guys. Okey guys, perkara yang penting juga kalau kita nak membeli sebuah action camera adalah dia punya battery life. Untuk GoPro Hero 13 Black ini datang dengan satu bateri dengan berkapasiti 1900 mAh, dan GoPro claim satu bateri ini boleh record sehingga 2,5 jam apabila korang record pada resolution Full HD dan juga 30 frame per second. Manakala kalau korang record 5.3K 30 frame per second, korang hanya boleh record 1,5 jam saja untuk GoPro. Jadi kalau kita compare dengan DJI Osmo Action 6 di mana datang dengan kapasiti bateri 1950 mAh, dan DJI claim that satu bateri boleh record sehingga 4 jam kalau korang record Full HD dengan 25 frame per second. Dan apabila korang record 4K 30 frame per second, DJI claim korang boleh record sehingga 2 jam. Di samping juga kalau korang beli Adventure Combo macam saya ni, korang akan dapat 3 bateri guys. Jadi 3 bateri, satu bateri korang record 2 jam. Untuk 4K korang boleh record hingga ke 6 jam guys. Manakala kalau korang beli standard version daripada GoPro ni, korang hanya dapat satu bateri sahaja. Saya telah record lebih kurang dalam 30 minit hingga ke 40 minit dengan menggunakan dua kamera ni. Kalau korang tengok balance bateri di antara kedua-dua ni, memang bateri GoPro memang drain cepat sikit daripada DJI. Jadi kalau korang nak beli GoPro ni, korang kena beli bateri extra sikit lah. Kalau korang beli DJI Osmo Action 6 yang macam ni, yakni combo, Adventure Combo, korang dah datang dengan 3 bateri sekaligus. Jadi tak payah pening-pening, nak record selama 6 jam memang tak ada masalah. Okay? Kepada korang yang suka record semasa riding, iaitu korang suka record POV, person of view, mana satu di antara dua kamera ni sesuai untuk korang? Bagi saya secara peribadi sebagai seorang motovlogger yang selalu record POV semasa riding, saya memang perlukan satu kamera yang boleh record wide. Jadi boleh nampak segalanya lah dekat kokpit motor. Kalau kita record dalam keadaan crop, memang kurang cantik lah dia punya video. Semua orang pun tahu kita nak lebih wide. Untuk kedua kamera ini datang dengan super wide punya angle, di
mana GoPro kalau korang gunakan mode high view, dia boleh record sehingga 156 darjah. Manakala untuk DJI Osmo 6, kalau korang menggunakan ultra wide, dia boleh record sehingga 155 darjah lah. Ada beza satu. Cumanya kalau korang nak record lebih wide lagi, kedua-dua kamera ini menawarkan extra lens lah kalau korang nak record lebih wide. Untuk GoPro ni, korang boleh beli external lens yang dipanggil sebagai ultra wide, di mana kalau korang pakai external ultra wide, GoPro menawarkan sehingga 177 darjah lah untuk dia punya FOV. Manakala kalau korang beli DJI Osmo Action 6, korang boleh beli FOV boost lens, di mana apabila korang pakai FOV boost lens daripada DJI, korang boleh record sehingga ke 182 darjah FOV. Jadi dari segi FOV ni, DJI mendominasi lah. Korang boleh record lebih wide, lebih banyak, lebih cun lah korang punya video semasa onboard. Jadi saya sarankan kalau korang nak beli DJI Osmo Action 6 ni, korang beli yang ni sekali, iaitu FOV boost lens. Jadi korang punya video lebih cantik semasa korang onboard, guys. Untuk mendapatkan video onboard lagi cun, lagi mantap, korang boleh dapatkan juga ND filters. Kedua-dua kamera ini korang boleh beli ND filter secara asing. Macam saya ni, saya dah dapatkan sekali DJI ND filters, dan kalau saya pasang dekat saya punya DJI Osmo Action 6 ni, memang video lagi cantik, boleh dapatkan motion blur, dan korang boleh adjust korang punya color jadi video lebih cinematic, video lagi nampak lebih cun semasa korang onboard. Untuk GoPro pun boleh juga korang beli, kerana GoPro pun ada juga ND filters kalau korang nak dapatkan. Tapi yang ni saya tak belilah untuk GoPro punya, saya beli hanya untuk DJI sahaja, guys. Okay guys, last but not least, yang paling penting untuk sesebuah kamera itu adalah dia punya audio. Jadi kalau video cantik, video clear, video cun, tapi dia punya audio hancur, memang tak boleh pakai langsung lah dia punya video tu. Jom kita dengarkan kualiti mikrofon daripada kedua-dua kamera ini, mana lebih baik, mana lebih cun dekat dia punya internal mikrofon. Okay? Okay guys, ini sound direct daripada kamera ni. Saya pakai direct internal mikrofon lah. So yang korang dengar sekarang ni adalah sound daripada DJI Osmo Action 6. Macam mana kualiti dia, nice ke tak nice, crispy ke tak crispy. So yang ini pula sound daripada GoPro Hero 13. Direct microphone lah, internal microphone. Mana lebih clear, mana lebih sharp. Apa pendapat korang? Jadi guys, korang dah dengar lah dua-dua mikrofon daripada kedua kamera ni. Bagi saya tak jauh beza sangat. Semasa onboard pun kalau korang tengok, ada punya wind reduction kedua-duanya pun saya rasa tak banyak beza, pun nice jugalah. Tapi kalau korang nak dapatkan sound yang lebih cun, korang mestilah kena gunakan external microphone. Untuk GoPro, kalau korang nak pakai external microphone, korang kena pakai adapter lah. Adapter pasang, lepas tu korang boleh pasang ataupun korang boleh gunakan external microphone. Yang ni saya tak beli sekali lah. Tetapi kalau korang pakai DJI Osmo Action 6 ni dan korang beli DJI Mic Mini macam ni, memang lebih praktikal lah bagi saya. Sebab apa? Sebab untuk DJI Mic Mini ni dia memang compatible dengan DJI Osmo Action 6. Korang on saja, korang dah boleh auto connect dengan korang punya kamera lah. Tak perlukan wire apa semua. Memang dia connect sahaja. Memang sangat-sangat praktikal dan suara dia lebih jelas, lebih cun even masa korang nak buat video vlog ataupun korang nak buat video motor vlog. Korang dengar sendiri dia punya kualiti memang cun. Okay guys, jadi ni video onboard. Test menggunakan mic mini daripada DJI. Kita test onboard. Inilah kualiti sound dia. Kalau kita bawa motor lah, untuk korang yang suka POV suka person of view dengan bawa motor macam ni, nak juga suara, nak juga vlog, boleh dengan menggunakan mic mini. Jadi tak perlu nak pakai wire-wire lagi dah.
sebab dia memang connect dengan Bluetooth, dia automatic connect. Okay guys, audio ni daripada Osmo Action 6 dengan menggunakan audio daripada DJI, iaitu DJI Mic Mini. Macam mana sound quality dia, okey ke tak okey, nice ke tak nice. Untuk GoPro pula, GoPro dia ada external audio juga, cuma korang kena beli berasingan jugalah, and then kena beli adapter juga. Tapi untuk Osmo Action 6 ni korang tak perlu beli adapter, just beli mic mini je, dia akan automatic connect dengan korang punya kamera. Memang sangat-sangat function, sangat-sangat praktikal lah. Okay guys, setelah saya review kedua-dua kamera ini, bagi korang mana yang lebih sesuai untuk korang, mana lebih cun untuk korang, korang boleh nilaikan sendiri. Kalau dari segi harga, untuk GoPro Hero 13 ini pada awalnya dijual dengan harga RM1,999. Manakala untuk DJI Osmo Action 6 ni dijual dengan harga RM2,079 untuk standard version. Recently GoPro Hero 13 ni dah jatuh harga lah. Tak tahu sebab apa. Masa saya beli pun harga dia dalam RM1,800 macam tu kalau korang beli kat official store. Tapi kalau korang nak beli DJI Osmo Action 6 ni, saya sarankan korang beli yang langsung adventure combo macam ni lah. Korang akan dapat 3 extra bateri dan korang juga akan dapat stick yang macam ni. Jadi tak perlu nak beli penambahan aksesori yang lain. Dan harga dia dalam RM2,569. Jadi terpulang kepada korang kalau korang nak beli typical GoPro Hero 13 ni, ataupun korang nak kamera yang baru, yang latest dengan features-features yang lebih menarik, yang lebih padu, korang boleh pilih mengikut keperluan korang. Tapi kalau tanya saya secara peribadi, saya akan pilih DJI Osmo Action 6 untuk saya punya kamera 2026 ni. Jadi itu saja untuk video kali ni. Terima kasih kepada korang telah menonton. Kepada baru saja menonton video ni, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dan sebagainya. Saya Saiful. Kita jumpa di lain video. Stay positive and keep on riding. Bye-bye dan Assalamualaikum. See ya.